Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini masih lagi bersama saya, Cikgu Fatini, iaitu untuk kelas Sains tahun 4, tapi kita dah masuk tajuk yang baru, iaitu unit 9, tajuk Bumi. So, jom kita teruskanlah hari ini, okay? And ni adalah ada sedikit video, bolehlah tengok. Hai kanak-kanak, Anda tahu planet? Mari Farmes nyanyikan lagu Planet. Kami planet besar dan bulat, lihat kami berputar keliling. Kami planet besar dan bulat, lihat kami berputar keliling. Saya paling dekat dengan matahari. Saya Utarit. Utarit. Saya paling cerah di langit. Saya Zura. Zura. Dan sayalah planet kamu. Saya Bumi. Bumi. Saya planet merah. Saya Mare. Mare. Kami planet besar dan bulat, lihat kami berputar keliling. Kami planet besar dan bulat, lihat kami berputar keliling. Sayalah planet terbesar. Saya Mushtari. Mushtari. Saya planet ada gegelung. Saya Zuhal. Zuhal. Saya ada 27 bulan. Saya Uranus. Uranus. Saya dari gas. Saya Neptune. Neptune. Kami planet besar dan bulat, lihat kami berputar keliling. Kami planet besar dan bulat, lihat kami berputar keliling. So, awak semua dah tengok kan video sebentar tadi. So, video sebentar tadi tu menunjukkan tentang nama-nama planet yang awak semua dah belajar dari darjah 3. So, hari ni kita akan masuk tajuk graviti bumi. So, bumi berada pada planet yang keberapa? Cuba fikir. Okay? Dah tahu jawapan? It's okay lah. Nanti boleh WhatsApp saya jawapan dia. Bagi yang anak murid saya lah. Kalau yang bukan, boleh je nak tinggalkan komen ke apa, okay?
So, objektif pembelajaran pada hari ini yang pertama, dapat menyatakan bahawa bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari dengan betul. Yang kedua, menjalankan penyiasatan daya tarikan bumi dengan menggunakan sekurang-kurangnya satu contoh barangan yang ada di rumah. Okey, ini adalah sistem suria lah kan, tapi yang ni saya just nak highlightkan kepada bumi. So, okay, sebab tadi kita dah tengok semua ada beberapa planet kan, ada 8 planet semua. Yang ni kita highlightkan kepada bumi sebab kita memang nak belajar berkenaan dengan bumi. So, yang dekat tengah-tengah ni adalah matahari. Kan ada dah tulis kat sini matahari, dan dekat keliling ni adalah orbit bumi. Ini bumi, ini juga bulan. Okey, nampak tak dia punya anak panah ni ke sini. Jadi maksudnya bumi ni dia beredar mengelilingi matahari. Okey. Lepas tu bumi ni juga semasa dia beredar ni, dalam masa yang sama dia pun berputar pada paksi dia. Okey, macam mana kita nak tengok bumi ni berputar pada paksinya? Okey. Ini adalah cara bumi berputar pada paksinya. Dia akan terus berputar dalam keadaan macam ni sepanjang dia beredar mengelilingi matahari. Jadi kita boleh katakan bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama bumi beredar mengelilingi matahari. Kena ingat ni, berputar pada paksinya, beredar mengelilingi matahari. Okey, dekat situ awak kena pay attention sikit. Kalau pada paksi bumi kita panggil berputar, kalau mengelilingi matahari kita panggil beredar. Jadi boleh nampak tak? Bumi ni dia buat kerja multitasking lah kita kata. Dia berputar pada paksinya juga, pada paksi dia, dan dalam masa yang sama dia pun beredar mengelilingi matahari. Okey, kena take note, kena faham tu. Kenapa bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari. Itu dah memang lumrah kejadian bumi dan ada sebab-sebabnya kenapa Allah ciptakan bumi bergerak seperti itu. Nanti kita akan belajar lagi dekat bab yang ke depan lagi. Okey, kenapa Allah ciptakan bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam masa yang sama. Hebat tak ciptaan Allah? Sangat-sangat hebat. Okay. Jom kita teruskan lagi dengan graviti bumi. Boleh buka buku teks, tak silap saya muka surat 159. Okey. Ketika Faris bermain bersama-sama dengan Jimmy dan Milan, dia mendapati setiap objek yang dilambung ke atas akan jatuh semula ke bawah. Mengapakah objek-objek tersebut tidak terus terapung di udara? Dan yang ni yang baju hijau ni saya andaikan ini adalah Faris lah. Apakah yang menyebabkan objek jatuh semula ke bumi? Dia tanya kepada Milan dan juga Jimmy. Jimmy ni yang saya anggapkanlah warna purple ni. Okey. Jom kita fikirkan dulu. Graviti bumi, apa itu graviti bumi? Setiap objek yang dilambung ke atas akan jatuh semula ke bawah. Kenapa objek yang dilambung akan jatuh ke bawah? Dia dah lambung ke atas, lepas tu turun balik jatuh ke bawah kan? Apa-apa barang yang awak lambung ke atas akan jatuh ke bawah. Okay. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh suatu daya yang dinamakan daya tarikan graviti. Okay, maksudnya semua objek di sekeliling kita ni ditarik ke pusat bumi oleh suatu daya dinamakan daya tarikan graviti bumi. Okey, apakah daya tarikan graviti bumi? Daya tarikan graviti bumi adalah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Sama je, dia hanya tukar soalan je tu. Tadi dia tanya kenapa objek jatuh ke arah bumi, ke pusat bumi.
disebabkan ada daya tarikan graviti. Dan bila dia tanya balik, apakah daya tarikan graviti bumi? Daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Nampak tak cara dia jawab tu? Okay, yang ni dia tunjuklah anak panah ke arah pusat bumi. Anak panah ke arah pusat bumi macam ni. Boleh faham ya? Mana-mana kedudukan kita duduk memang kita akan stick jatuh pada tanah. Kaki kita kekal berada di tanah sebab apa? Sebab adanya tarikan graviti bumi yang menarik kita untuk kekal berada di tanah lah. Sebab pusat bumi ni ada dekat dalam bumi sana, dekat tengah-tengah bumi. Tengah-tengah bumi. Kita berjalan on the surface. Kita berjalan dekat atas permukaan. Okay? Graviti atau gravitas dalam bahasa Latin bermaksud berat. Daya tarikan graviti ada pada semua objek. Mana-mana objek yang ada berat semestinya mempunyai graviti. Itulah yang dimaksudkannya. Tak kira lah barang tu ringan ke, berat ke, semuanya ada tarikan graviti bumi. Okay? Semua objek di sekeliling kita. Yang ni muka surat 156. Okay, maafkan saya. Yang awal-awal tadi tu saya kata muka surat 159 kan. Maafkan saya, buku teks muka surat 156. Okay, semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh suatu daya yang dinamakan daya tarikan graviti bumi. Samalah macam yang dekat sebelah tadi kita dah bincangkan yang ni kan banyak kali. Okay, dekat sini juga. Bagaimanakah kehidupan angkasawan di angkasa yang tiada tarikan graviti? Jelaskan. Okay, macam mana angkasawan yang hidup dekat space, dekat angkasa boleh hidup sebab tak ada tarikan graviti. Agak-agaknya jadi macam mana? Okay? Boleh simpan dulu jawapan tu dan boleh tuliskanlah dekat komen bagi yang luar daripada anak murid saya yang tak ada kontak saya. Tapi kalau anak murid saya bolehlah terus bagi jawapan dekat saya melalui WhatsApp. Okay? Jangan segan-segan. Bagi je jawapan, nanti kita sama-sama bincang lagi berkenaan dengan graviti ni supaya lagi faham. Okay semua? Okay, jom kita buat eksperimen. Yang ni awak boleh buka muka surat 157. Okay, buka muka surat 157. Jom kita buat eksperimen sikit. Pilih satu barang yang ada di keliling kamu. Sebab kita ni di dalam musim yang pandemik. Kalau tak ada bola plastik, tak apa. Boleh saja pilih barang-barang yang ada dekat sekeliling kita. Nak pilih bekas ke, something yang selamat digunakan. Jangan pilih kaca. Kalau kaca kita baling ke bawah, mestilah pecah kan. Pilih barang yang plastik. Nak pilih penutup botol ke, nak pilih botol plastik ke, apa-apa yang ada dekat sekeliling kamu yang selamat digunakan untuk eksperimen ni. Jom kita mulakan. Okay, macam mana kita nak mulakan eksperimen ni? Alat dan bahan dia kena ada. Bola plastik, maksudnya dekat sini apa-apa barang yang plastik lah. Tak semestinya bola. Kalau ada bola, lebih baik. Okay. Tapi boleh je pilih yang mana-mana yang tidak membahayakan diri kita dan juga tidak merosakkan barang. Okay? Dan juga kerusi. Yang pertama ni, lepaskan bola plastik dari pelbagai arah dan aras ketinggian yang berbeza seperti yang terdapat di dalam gambar di bawah. Kita nampak yang pertama, lepas dari atas kerusi. Yang kedua, lepas dari sisi kanan. Yang ketiga, lepas dari sisi kiri. Yang keempat, lambung ke atas. Yang kelima, lambung ke belakang. Perhatikan dan rekodkan arah pergerakan bola plastik ke dalam jadual seperti di bawah. Okey, dekat jadual ni awak boleh tulislah semua yang ni kan, dari atas kerusi. Ambil yang part dari ni, dari sisi kanan, dari sisi kiri, tulislah ke semua 5. Lepas tu tuliskan pemerhatian dekat sini. Bola tu pergi ke atas ke bawah. Tulis pemerhatian dekat sini. Dan kita boleh jawab soalan lah. Nyatakan arah pergerakan bola plastik yang kamu perhatikan. Dekat sini dah terjawab lah. Sama sebenarnya. Mengapakah bola tersebut bergerak sedemikian? Jawabkan soalan ni. Kenapa bola tersebut bergerak sedemikian? Okay? Untuk yang tak join saya punya Google Meet, of course lah kan awak akan tengok this YouTube.
buat eksperimen ni dekat rumah, boleh buat je tanpa kita buat sekali pun tak apa, boleh buat, cuba buat and then rekodkan pemerhatian, buat soalan, salin semua yang dekat dengan 157 tu, salin semua ni tau, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, soalan, salin semua dalam buku, jawab semua soalan, lengkapkan jadual, lepas tu ambil gambar hantar kepada saya. Okay, tu yang pertama. Sini pun ada juga tugasan yang saya bagi untuk awak semua lagi faham. So kita akan jawablah yang ni. Okey, boleh bacalah soalan yang ada kat sini. Rajah di bawah menunjukkan seorang murid sedang melontarkan sebiji bola tenis ke udara untuk menyiasat tentang graviti. Okey, yang pertama ramalkan apa yang akan berlaku kepada bola itu selepas beberapa saat. B. Apakah inference bagi jawapan kamu di A? Saya dah katakan inference ni adalah sebab jawapan kita yang jawab kat A tu. Itu adalah maksud inference. Jadi jawapan kepada sebab apa yang berlaku kepada A, tulislah yang dekat B ni. Berdasarkan jawapan kamu di A dan B, takrifkan graviti bumi. Siapa tak tahu maksud takrifkan ni boleh cari dalam kamus. Saya takkan bagi tahu dekat sini. Okey, boleh cari dalam kamus. Okey, adakah graviti bumi penting kepada manusia dan objek-objek lain? Tandakan right di dalam kotak. Beri alasan kamu. Letakkan alasan sini. Kenapa awak kata graviti bumi ni penting dan kenapa awak rasa graviti bumi ni tidak penting? Boleh nyatakanlah alasan awak kat situ, okey? Dan sama, lepas siap tugasan ni, ambil gambar, hantar kepada saya. Nanti saya cek untuk yang anak murid saya. Bagi yang bukan anak murid saya, ada apa-apa soalan yang meragukan apa, bolehlah tulis dekat bawah saya punya YouTube ni. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya tolong jawabkan. Dan awak semestinya mestilah ada cikgu kan, bolehlah buat tugasan ni dan hantar kepada cikgu awak, okey? Yang bukan anak murid saya. Saya okey je. Kita sama-sama nak belajar. So, sama-sama nak mencari ilmu, insyaAllah saya sediakan apa bahagian pengajaran ni. Kita sama-sama boleh belajar. Okay? Dan rumusan pada hari ini, yang pertama kita dah belajar berkenaan dengan pergerakan bumi dan matahari. Bulan ni tak perlulah kot, tapi okey je kalau awak nak tahu kan. Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Okay? Barat ke timur. Ni putar pada paksi dia macam tu. Ni anak panah. Okay. Bulan berputar dan pada masa yang sama beredar mengelilingi bumi. Okey, ni sama. Tak perlu pun yang ni kan. Okey je, tak perlu. Kita baca yang kat bawah terus. Okay. Bulan dan bumi bergerak. Bulan dan bumi beredar bersama-sama mengikut orbitnya mengelilingi matahari pada masa yang sama. Ayat yang lagi cantik adalah macam saya cakap dekat depan tu. Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Okay? Graviti bumi, setiap objek yang dilambung ke atas akan jatuh semula ke bawah. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi dan dinamakan sebagai daya tarikan graviti bumi. Dan inilah maksud Latin yang bahasa graviti itulah. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk bumi dan angkasa, tajuk graviti. Saya harap awak semua dapat sesuatu lah daripada video ni, dapat faham sesuatu. And kita sama-sama, saya pun akan lagi perbaiki lagi. InsyaAllah saya akan more to content yang lebih-lebih membantu kita semua untuk lagi faham lah berkenaan dengan sains. Okay? Jangan lupa like, subscribe, share saya punya YouTube. Support saya punya YouTube. InsyaAllah more content akan saya uploadkan lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kepada yang dah subscribe saya punya YouTube. Saya sangat-sangat menghargainya. Thank you everyone.